Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, first of all, Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini, dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga terus follow Pika di Instagram Pika Storyteller Channel. Jadi sekiranya dekat sini kalau korang ada kisah-kisah seram yang nak kongsi dekat Pika, bolehlah terus DM Pika di Instagram ataupun hantarkan email kepada email yang Pika letakkan di bawah dekat description dekat bawah ni. Okay. So, kisah kali ni sebenarnya dikongsikan sekali lagi oleh Lara Sofia. Nampaknya Lara Sofia ni pun dah dapat ramai peminat lah dekat Pika Storyteller punya channel ni. Sebab ramai juga dekat komen-komen tu yang reply berbalas komen dengan Lara Sofia ni kan. Jadi ini merupakan kisah ketiga yang secara eksklusifnya Lara Sofia kongsikan dekat Pika. Jadi terima kasih kepada Lara Sofia sekali lagi. Dan tanpa kita buang masa, jom kita terus ke kisah seram ketiga yang dikongsikan oleh Lara Sofia. Jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan. Untuk kisah yang ketiga yang dikongsikan oleh Lara Sofia ni sebenarnya berlaku di Bukit Fraser semasa dia ada kursus team building dekat sana. Dan di sini dia menetap dekat sebuah hotel ataupun sebuah inn yang Pika tak boleh nak sebut nama sebab tempat tu masih lagi beroperasi sampai sekarang lah kan. Jadi Pika tak boleh nak sebut. So dekat situ dia menetap dekat sana selama 3 hari 2 malam. Jadi nak dijadikan cerita, kebiasaannya memang kalau dekat dalam satu kursus tu biasanya mereka akan ada satu bilik. Dan dalam satu bilik tu ada 2 orang. Jadi pada masa tu Lara Sofia ni dia punya roommate tu adalah Ani. Dan dia kata dia dengan Ani ni kenalan rapat jugalah sebab satu jabatan kan. Jadi pada hari tu dia dapat satu bilik lah dengan Ani ni. Menurut Lara Sofia lagi, hotel dia ni, tempat mereka menginap tu okey lah kan. Tak adalah nak kata suram sangat sebab dia masih lagi menjadi tempat tumpuan orang. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan Cameron Highland tu tak boleh lah sebab Cameron Highland tu lagi ramai orang. Jadi pada hari pertama kursus tu mereka kena buat satu aktiviti treasure hunt. Dan mengikut Lara Sofia, mereka dibahagikan kepada 3 kumpulan dan dalam satu kumpulan tu ada 5 orang. Tapi Ani ni, iaitu roommate dia tu tadi, bukanlah satu kumpulan dengan Lara Sofia ni sebab dia kena masuk dalam grup lain. Jadi nak dipendekkan cerita, pada masa tu kumpulan Lara Sofia ni dia kena cari clue untuk next checkpoint. Dan kebetulan pula clue tu berada di sebuah rumah. Dan maybe rumah tu merupakan salah satu daripada rumah penginapan yang berada dekat situ lah. Tiba-tiba masa mereka mendekati dekat kawasan rumah tu, Lara Sofia ni dia dapat dengar suara sayup-sayup seperti orang sedang menangis. Jadi dia pun tanyalah dekat grup dia yang lain ni kan. Kan Pika cakap tadi dalam satu grup tu ada 5 orang kan. Jadi dia tanyalah dekat kawan-kawan dia yang lain, lagi 4 orang tu. Dia tanya, korang ada dengar bunyi macam orang menangis tak? Jadi kawan-kawan dia ni semua pun cakap tak ada dengar pun. Dan pada masa tu kawan dia semua ni terpaku. So mungkin diorang ni pelik yang Lara Sofia ni dapat dengar suara orang menangis sedangkan diorang semua ni tak dapat dengar apa-apa pun. Jadi Lara Sofia ni kata dalam grup dia tu juga semua ni perempuan dan Lara Sofia ni pula merupakan team leader. Jadi mungkinlah kan disebabkan oleh mereka semua ni ketakutan. Walaupun mereka tak dapat dengar pun suara perempuan menangis ke apa. Tapi mereka rasa takut selepas dengar soalan Lara tu tadi. Jadi diorang ni salah seorang tu pun teruslah bagi tahu dekat Lara supaya cepatlah pergi ambil clue dekat rumah tu. Lagi cepat ambil, lagi cepat settle kan. So nak tak nak masa tu Lara ni pun terpaksalah pergi ambil, memberanikan diri untuk pergi ambil clue tu dekat kawasan rumah tu. Sebab kan team member dia yang lain tak nak pergi dekat dengan kawasan rumah tu kan. Sebab mereka rasakan macam ada something wrong lah dengan kawasan ni. Sebab lepas Lara bagi tahu macam tu. Jadi Lara pun at the same time dia rasa menyesal jugalah pergi tanya soalan macam tu. Sebab dia ingatkan yang lain-lain boleh dengar juga bunyi orang menangis tu. Kemudian Lara Sofia pun memberanikan diri untuk pergi ambil clue tu dekat kawasan rumah tu. Dan dia juga bagi tahu semakin dia menghampiri rumah tu, bunyi tangisan tu semakin kuat. Tapi Lara Sofia ni masih tak nampak apa-apa lagi. Jadi pada masa tu dia pun selawatlah banyak-banyak dan at the same time dia juga bagi tahu dekat benda tu yang
supaya jangan ganggu dia. Sebab dia datang situ untuk ambil clue tu je. Jadi jangan ganggu akulah. Macam tu kan. Jadi masa tu, tiba-tiba bunyi tangisan tu senyap. Tak ada bunyi tangisan langsung. So, Lara Sofia ni pun cepat-cepat ambil clue tu. Lepas tu dia pun toleh balik ke arah kawan-kawan dia yang tadilah. Untuk dia terus berlari menuju ke arah dia orang yang tunggu Lara Sofia ni kan. Tapi kan masa Lara Sofia ni toleh untuk pergi ke arah kawan dia tu kan. Tiba-tiba kaki dia terhenti. Sebab dia rasakan seperti ada satu tangan ni yang pegang dia daripada belakang. Jadi dia tak boleh nak bergerak langsung. Masa tu dia dah macam, sudah. Tangan siapa pula ni kan tiba-tiba ada dekat atas bahu dia ni. Jadi masa tu dia pun tolehlah tengok dekat bahu dia ni kan. Dan masa tu dia nampak tangan tu seperti tangan orang tua. Masa tu dalam hati dia usahalah juga untuk baca ayat kursi kan. Tapi tangan tu masih lagi pegang dia tau. Masa ni dia pun teruskan lagi dengan selawat. Dan masa ni lah dia dapat dengar suara tu meminta tolong. Seperti macam, tolong aku. Suara tu macam meminta tolong daripada Lara Sofia ni. Tapi Lara ni dia tak berani untuk toleh ke belakang. Walaupun dia nampak tangan, tapi dia tak berani untuk toleh ke belakang. Sebab dia takut nak tengok apa benda dekat belakang dia ni. Kan tadi Pika bagi tahu yang dia dengar suara tu seperti menangis meminta tolong daripada Lara ni kan. Jadi masa ni Lara ni pun cakaplah dekat benda tu, maaf aku tak boleh nak bantu. Lagipun aku dekat sini untuk ambil clue, untuk ambil checkpoint macam tu je. So masa tu bila dia dah dilepaskan, pegangan tangan makhluk tadi lepas kan. Jadi Lara ni pun boleh bergeraklah ke depan. Dan jadi masa ni dia pun memberanikan diri untuk toleh ke belakang. Bila dia toleh belakang, korang tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak ada satu susuk tubuh wanita yang tua, makcik tua, yang muka dia tu macam mereput tau. Tapi daripada di sebalik muka tua yang mereput tu, Lara ni dia boleh nampak yang muka makcik tu macam sedih. Makhluk tu macam keadaan sedih. Sebab itulah kot dia menangis kan. Lagipun Lara kan bagi tahu dia yang Lara ni tak boleh nak bantu dia. So masa tu Lara pun terkejut dan terus dia pergi dekat teammate dia yang lain ni. Jadi yang lain-lain ni pun tanyalah Lara, asal kau lama sangat dekat tempat tu kan? Kita orang nampak daripada jauh yang kau ni duduk terpaku je dekat satu tempat, tak bergerak pun. Rupa-rupanya diorang ni nampak yang Lara ni macam terpaku. Tapi diorang ni tak nampak apa sebenarnya yang pegang Lara daripada belakang. Jadi nak dijadikan cerita, habis je aktiviti diorang pada hari pertama tu. Lepas tu diorang pun pergilah macam ceramah ke, pergi makan malam dan sebagainya kan. Biasalah dekat aktiviti dekat kawasan khusus kan, korang faham lah macam mana. So lepas habis je semua tu, diorang pun pergilah menuju ke bilik masing-masing untuk merehatkan badan, untuk tidur lah. Dan macam yang Pika bagi tahu dekat korang semua awal-awal tadi, Lara ni satu bilik dengan roommate Lara adalah Ani kan. Tapi Ani ni pula grup lain. Masa yang diorang buat aktiviti pada siang tu grup lain. Jadi masa ni Lara ni pun terdetik untuk tanya Ani ni lah. Masa korang buat aktiviti nak cari clue dekat satu checkpoint ni, dekat satu rumah ni, korang ada dengar bunyi pelik-pelik tak? Dia tanya macam tu dekat Ani. Kemudian Ani ni pun cakap lah, tak ada pula. Kenapa? Masa tu Lara ni teruslah. Dia macam, aku tak boleh nak bagi tahu dekat Ani ni sebab dia takut kalau dia buka cerita kan, nanti Ani ni tak boleh nak tidur pula sebab ketakutan. So, masa Lara ni cuba untuk melelapkan mata dengan duk fikir apa benda lah kan yang minta tolong dengan dia siang tadi tu. Tiba-tiba dia ingatkan benda tu berakhir pada waktu siang macam tu je. Sekali pada masa tu, masa dia tengah cuba untuk melelapkan mata tu, dia dapat dengar balik bunyi orang menangis, mendayu-dayu, meminta tolong tu. Tapi kali ni, Lara ni bagi tahu suara tu bukan macam seorang, tapi macam suara ramai-ramai menangis, mendayu-dayu macam tu. Jadi Lara ni pun dia memberanikan diri untuk pergi tengok dekat luar tingkap. Apa ke benda bunyi tu kan, daripada mana bunyi tu. Dan masa ni lah alangkah terkejutnya si Lara ni masa dia tengok dekat luar tingkap bilik dia tu. Untuk pengetahuan korang, apa yang Lara nampak tu memang seriously sangat mengejutkan lah. Sebab kebiasaannya kalau kita dengar kisah seram kan, orang nampak gula-gula kan yang bungkus tu satu macam tu. Tapi masa Lara pergi menjenguk je dekat luar tingkap tu, alangkah terkejutnya dia sebab dia nampak makhluk tu
Gula-gula berbungkus tu ada banyak sangat. Macam satu perkampungan gula-gula dekat luar tu. Dia ada kat situ, ada kat sini, ada kat sana. Memang banyak sangat macam satu perkampungan. Masa ni disebabkan Lara ni terlampau takut dengan apa yang dia lihat. Lagipun tu merupakan kali pertama dia nampak perkampungan benda tu kan. So dia terus naik atas katil, dia selawat, dia bacalah doa apa yang patut dan cuba untuk melelapkan diri lah. Dan masa ni lah sekali dia dapat mimpi, satu mimpi yang pelik lah kan. Dia mimpi dia sampai dekat satu kawasan perkampungan ni tau. Dan yang peliknya dekat kawasan perkampungan tu ada banyak sangat mayat-mayat yang berbungkus dengan kain kapan. Macam bergelimpangan macam tu. Dan keesokannya benda yang sama berlaku dekat Lara lagi sekali tau. Yang mana dia dapat dengar bunyi yang sama, dia dapat nampak orang tua yang sama, makhluk tua tu. Dan juga dia dapat lihat lagi lah dengan mimpi yang bukan-bukan yang sama. Maksudnya benda yang sama berulang kali berlaku dekat Lara ni sepanjang dia berada dekat kawasan kursus tu. So masa tu, bila dah habis kursus semua, bila dekat dalam bas tu, dia rasa macam tak puas hati tau. Dia seorang je ke dapat nampak benda pelik-pelik macam tu dekat kawasan tu. Sebab dia tertanya juga apa benda dah benda tu minta tolong kan. Apalah sebenarnya yang berlaku dekat kawasan tempat penginapan dia dekat Bukit Fraser tu yang menyebabkan makhluk tu macam meminta tolong seperti sesuatu yang tak kena lah dekat kawasan tu. Dia minta tolong dengan Lara ni. Cuma sebab Lara ni macam tak nak ambil kisah sangat. That's why dia tak tahu apa sebenarnya maksud di sebalik makhluk tu semua minta tolong dengan Lara. Dia cuba jugalah tanya kawan-kawan dia kan dekat Ani, dekat kawan-kawan yang lain dan juga dekat geng-geng budak lelaki. Yang kadang-kadang dia orang kan suka melepak sampai tengah malam. Lepas tu dia orang kan kadang merokok lah sampai ke pagi kan. Jadi tanyalah dia orang ni ada nampak benda pelik-pelik tak dekat kawasan penginapan dia orang tu. Tapi malangnya tak ada seorang pun yang mengalami perkara yang sama macam Lara ni. Tak ada orang pun dapat lihat nenek tu. Tak ada orang pun yang dapat nampak benda yang berkeliaran tu. Dan tak ada juga orang yang dapat dengar bunyi menangis tu. Jadi kalau kita jadi Lara pun mestilah kan rasa pelik. Kenapa dalam ramai-ramai orang benda tu minta tolong dengan Lara? Jadi mungkin dekat sini benda tu sebenarnya tahu yang Lara ni terbuka hijab, boleh tengok dia orang, boleh dengar dia orang. Macam tu. So, apa pun bagi tahu dekat Pika semua pandangan korang tentang kisah ketiga yang dikongsikan oleh Lara Sofiani dekat komen di bawah. Dan sekiranya nak tahu dengan lebih lanjut lagi, rasanya Lara sendiri akan reply lah komen-komen korang tentang apa-apa soalan je lah kan. So apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini dan seperti biasa jangan lupa untuk terus tekan butang like, comment and share dan juga tekan butang subscribe bersama dengan tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Dan alang-alang tu tekan jugalah butang follow tu. Follow Pika dekat Instagram Pika Storyteller. Dan sekiranya kalau korang dekat sini ada kisah-kisah seram yang nak kongsi dekat Pika, bolehlah juga DM Pika dekat Instagram ataupun korang email dekat email yang Pika letakkan dekat bawah ni. Okay. So, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.